وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Berbahagia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Malam ini kita sambung muka 19. Batas sekali, wa amma burhanu wujubil amanati lahum. Jadi apa kita baca ni? Kita baca kenaan akidah kerasulan. Kita beriman dengan Rasul. Lepas tu kita baca beberapa sifat yang wajib bagi Rasul. Ada 3 kan? Siddiq, amanah dan tabligh. Itu mustahil lah bagi Rasul lawan tu. Mustahil lah Rasul tu dusta. Mustahil lah dia khianah. Khianah mana? Mana Tuhan suruh buat lain, dia buat lain. Jadi itu malah khianah. Menyalahi perintah Allah. Dan mustahil lah bagi dia menyembunyikan. Itu pun dia khianah juga. Menyembunyikan mana khianah lah. Jangan suruh dia abang korang, dia tak abang. Itu kita menyembunyikan, masuklah khianah juga. Kemudian kita baca pula dalil. Habis minggu sudah kita baca dalil Rasul itu benar. Apa dalil Rasul itu benar? Yaitu Tuhan turunkan mukjizat. Bila apa-apa Rasul dia abang, kalau orang tak percaya, dia tak tengok. Ada tanda dia. Tanda dia tengok Tuhan beri jadi macam ni. Kadang-kadang orang lain cabat dia. Kalau engkau betul Rasul, cuba bagi buat macam ni. Siap bagi bulan terbelah. Dan dia pun pada Allah bagi jadi. Jadi bila Allah bagi jadi, tu mana Tuhan sokong dia. Dua dia benar. Kalau dia tak benar, kan Tuhan nak sokong dia. Apa dalil Rasul itu benar? Mana dengan Tuhan bagi pada dia mukjizat. Bukan saja pada Rasulullah. Yang kita baca ni sifat-sifat Rasul ni bukan Rasulullah orang kan. Semua Rasul-Rasul. Semua Rasul-Rasul Tuhan bagi mukjizat. Mukjizat tu Tuhan seolah Tuhan sokong dia lah. Itu mukjizat yang Tuhan kurnia pada Rasul-Rasul ni. Apabila kita baca menempati firman Allah, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Ingat itu. Setelah itu kita baca akhirnya. Itu firman Allah. Adakah Tuhan firman sungguhnya dalam Quran? Ada. Tapi bila Tuhan bagi Rasul mukjizat, dia menepati firman Allah. Seolah-olah Tuhan firman itu. Bila Rasul minta Tuhan bagi, itu malah Tuhan sokong kata dia benar. Itu kata menepati firman Allah. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Benarlah hambaku pada tiap-tiap barang yang disampaikan dariku.
Satu malam ni kita baca dalil yang kedua. Dalil Rasul tu bersifat dengan amanah. Baik, faham dulu. Amanah ni makna apa? Tadilah saya buat kan apa makna amanah. Makna Rasul ni tidak menyalahi suruhan Allah. Apakah dalil kata Rasul tak menyalahi suruhan Allah? Rasul ni dia tak buat perkara yang dilarang, dan dia tak nak tinggal perkara yang disuruh. Jadi peribadi Rasul tu mencerminkan perintah Allah. Mana hak Rasul buat tu tanda lah kata hak Tuhan suruh. Hak Rasul tinggal tanda lah kata hak Tuhan suruh tinggal. Tu tinggal. Jadi peribadi Rasulullah SAW dan semua Rasul-Rasul semuanya mencerminkan firman Allah. Melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Sikit tak menyalahi. Itu mana? Tak ada menyalahi, mana kita beritahu. Kita tahu ada buat. Tak Tuhan suruh macam lain, dia buat macam lain, mana kita beritahu. Dia gabak kita. Ada setengah dia abang, setengah dia tak abang. Setengah dia abang. Tak Tuhan suruh abang lagu lain, dia abang lagu lain. Macam mana? Jadi apakah dalil kata yang Rasul buat tu semua tu memang Tuhan suruh. Dan Rasul tak buat tu memang Tuhan suruh tinggal. Apakah dalilnya? Dalilnya senangnya. Pasal Tuhan suruh kita ikut dia. Kata, apa yang Rasul buat kamu kena buat. Apa yang Rasul tegar kamu jangan buat. Tu. Bila dalam Quran macam tu Tuhan firman, dia suruh kita ikut. Apa yang Rasul buat dia suruh kita ikut. Apa yang Rasul suruh dia suruh kita ikut. Apa yang Rasul tegar jangan buat. Tuhan abang kita apa yang Rasul tegar jangan buat. Itulah menunjuk Rasul buat semua betul. Itulah menunjuk Rasul tu ada mana. Tu dalil dia. Kita baca Arab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma burhanu wujubil amanati lahum alaihimus salatu wassalamu. Nayura wa amma tu dan adapun burhanu tanda wujud tu mana wajib. Adapun dan adapun dan adapun tanda wajib amanah lahum bagi mereka itu. Sini kata atas mereka itu, bagi mereka itu lahum. Adapun tanda wajib amanah bagi mereka itu alaihimus salatu wassalam fali'annahum. Selalu kita baca fali'annahum. Dulu itu dalil sifat Allah, kita baca fali'annahu. Ini dalil Rasul ni kita ada fali'annahum. Apa mana fali'annahum? Itu bawah tu dah. Maka kerana bahawa sungguhnya mereka itu, tambah di ujung tu mereka itu. Hum tu mereka itu. Maka kerana bahawa sungguhnya mereka itu lau khanu. Lau tu mana jika lau. Dia campur Arab Melayu. Melayu tu jika, Arab kata lau. Kita pun Melayu sekali jika lau. Lau khanu, jikalau mereka itu khianat. Khianat apa mana? Mana Tuhan suruh lain dia buat lain, nak Tuhan tegar dia buat, Tuhan suruh dia tak buat. Bukanlah semua, ada lah macam tu. Ada lah satu dua perkara yang Tuhan suruh dia tak buat.
Ada tuduh kawan Tuhan tegar dia buat. Rasul ni Tuhan tegar, tak pergi nikah banyak, dia nikah banyak. Betul tak? Tu mana khianat? Kalau mereka khianat bifi'li, tu disebut lam kasratin tak kena tu, lam kasrah saja. Lau khanu bifi'li, lam kasrah. Potong lam kasratin tu, bukan kasrah saja. Bifi'li muharramin, tu kasratin. Lau khanu bifi'li muharramin aw makruhin lan qalaba. Lan qalabal muharramu awil makruhu ta'atan fi haqqihim. Mata balik lau khanu, jikalau khianat mereka itu bifi'li muharramin, dengan berbuat sesuatu yang diharamkan. Bifi'li itu dengan berbuat, muharramin mana sesuatu yang diharamkan. Mana kalau Rasul buat itu, dia buat aturan tegak, dia buat dengan berbuat sesuatu yang diharamkan atau yang makruh. Makruhin itu makruh. Lan qalaba, jika khianat mereka itu dengan berbuat sesuatu yang diharamkan atau yang makruh, itu ni dia buat apa ni? Sebenarnya niscaya. Oh, ni tak apa ni. Apa kita tak tahu nak baca ni. Asal kawan ni dia buat tulis-tulis itu, mereka buat cap, dia cap ikut dia. Itu semua tak betul tu, kena buat lain. Sampai kata berbuat sesuatu yang diharamkan atau yang makruh itu, lepas itu potong orang. Lepas tu potong orang ni, apa-apa ni, ramai-ramai ni, buat lain. Lepas itu satu yang diharamkan atau yang makruh itu, dekat tu ya, tulis hujung mana, niscaya, niscaya bertukar, niscaya bertukarlah, tawakaro, bertukarlah yang haram. Tu biar hujung ni ada tulis. Jadi niscaya bertukarlah yang haram. Itu umai tadi ni. Umai mula ni awil makruh atau yang makruh itu. Itulah. Jadi hujung tadi. Mari baca balik. Saya baca balik jikalau khianat. Jikalau khianat mereka itu dengan berbuat sesuatu yang diharamkan atau yang makruh itu, lepas itu potong bang. Niscaya bertukarlah yang haram. Ada tu ujung. Mula ni. Atau yang makruh itu akan taat. Itu betul tu. Atau yang makruh itu akan taat pada hak mereka itu. Mana kalau apa yang Rasul buat. Jadi apa kalau yang katalah yang Tuhan tegah tapi Rasul buat, niscaya jadilah hak tegah itu pun ibadat. Taat pun ibadat lah.
Pasal apa? Pasal tak suruh kita ikut ni. Jadi mana nak ada tegah? Kita ada Rasul buat perkara yang tegah lah, tak ada? Tak ada. Tak boleh timbul. Mana? So Rasul gagah je buat atas tegah. Nescaya jadilah ibadat. Itu mana ada tegah? Tak boleh timbul. Nah, kata benda tu tegah. Kata, tapi Rasul buat, ada tak ada? Tak ada. Pasal kalau Rasul buat tu, mana hak tu ta'at. Ni kata. Ta'atan fi haqihim. Jadi nescaya, lain qalabah je kan, nescaya bertukarlah hak haram dan makruh itu jadi ta'at pada hak mereka itu. Nah, apa yang Rasul buat? Tak ada timbul kata Rasul buat benda tegah. Macam mana? Katalah misalnya Tuhan tegah, tak bagi apa? Tak bagi makan ayam kata. Kita Tuhan tegah tak bagi makan ayam, tu Rasul makan. Bila Rasul makan tu malah tak tegah. Tu mana ibadat lah. Ibadat lah. Macam mana kita tahu Rasul Tuhan tegah? Yang kita kata Tuhan tegah tapi Rasul buat. Macam mana kita tahu Tuhan tegah? Kalau Rasul buat tu, tu memang ta'an. Itulah kata, kalau lah berlaku, katalah berlaku juga macam mana kan? Tapi Rasul buat, Tuhan tak bagi buat, dia buat juga tu, ada. Kalau lah juga berlaku lah satu perkara yang kecil, jadilah ta'at juga pada mereka itu. Lepas tu adalah Rasul buat benda haram, benda ada nah. Benda makruh dah tak ada. Kadang-kadang macam nak ada nah. Misalnya kalau kita baca hukum fiqh ni, kita ambil wudu, kita boleh lap. Tak boleh lah. Jadi makruh lah kita ambil wudu. Kalau kita kelepian ayat wudu tu, atau kita ambil tu lah, kita lap ayat kita ambil wudu tu, makruh nah. Pasal Tuhan mau biar ayat wudu ni biar dia kering di badan kita nah. Jadi itu dia mau ambil awal sikit kan, kita ambil awal sikit wudu supaya biar ayat wudu tu kering di badan kita. Kalau kita berbobot ambil wudu, tu lah kita kena nak lap dalam muka kita, nak pakai baju makruh. Jadi benda makruh tu Rasul buat tak? Ada Rasul buat? Tak buat lah. Ada dia buat sekali ada Rasul dia bisa ambil wudu, dia lap. Bila dia ambil wudu, dia lap, makruh tak? Rasul buat dalam makruh tak? Tu kan makruh. Hak Rasul buat tu kan makruh. Itu ibadat dia. Apa makna ibadat dia? Dia nak abang kata lap tu makruh. Kalau dia sekali pun tak pernah lap, ambil wudu sekali pun tak pernah lap, jadilah hukum dia lap tu haram. Jadi dia ambil wudu selalu, dia tak pernah lap. Umur hidup dia tak pernah lap. Sekali dia lap. Bila dia lap tu sekali, tu menunjuk lap tu makruh pada hak hamba jadi pada umat dia hukum dia lap tu makruh. Tak haram ke? Ada orang kata lap haram? Tak haram. Pasal Rasul buat sekali. Jadi Rasul bila dia lap, bukan pasal dia tak mau yang uduk tu dekat muka tak.
Pasal nak nyatakan kata lap tu makruh. Itu dia buat sekali. Lain dia tak buat lah. Tu mana makruh. Kalau lap tu bagus, hari-hari dia buat. Kalau lap tu haram, dia tak nak buat semua hidup. Itulah cara orang mengambil hukum dari buatan, dari sabda Rasulullah. Inilah makna ada lah Rasul buat benda makruh. Benda haram memang tak ada ya. Benda makruh tak ada. Tak ada. Kali pun tak ada kan? Tak ada. Itu ada lap tu tak makruh lah. Tak. Makruh pada hak umat, pada hak dia jadi taat, taatan yakin tu. Jadi taat pasal apa? Pasal nak ngelakkan hukum atau tidak, macam mana nak ngelakkan hukum makruh. Tu jika nak ngelakkan hukum makruh, jadilah buatan itu bukan makruh. Buatan itu mengajar umat. Jadi wajib, bukan kata jadi sunat pula, jadi wajib. Pasal nak mengajar umat. Ini makna dia. Jadi tak boleh timur Rasulullah mengajarkan buatan yang haram dan makruh. Kalau lah mereka kerja buat saya, jadilah benda itu taat pada mereka. Tak timur juga kata dia buat benda tegah, tak boleh. Lan qalabal muharramun, niscaya bertukarlah yang haram awil makruh ta'atan fi haqqihim. Atau yang makruh itu akan taat, bertukar akan taat. Taat tu mana? Taat mana ibadat lah. Taat pada hak mereka itu. Tu jarang-jarang kan 100,000 lah, 100,000 lebih Rasulullah buat pada sekali lah yang masalah macam tu lah. Ada buat masalah makruh untuk nak ajak, bukan semua satu tu ya, mungkin dalam 100,000 hukum ikut satu, tu saja nah. Berapa lian Allah Ta'ala amarana. Kerana lian Allah Ta'ala, kerana tu ada kerana ada itu. Kerana bahasanya ini bahawa sungguhnya tu, dia singa ga ada titik, tandung tu bunyi lah. Kerana bahawa sungguhnya Allah menyuruh ia, ia apa? Allah lah, menyuruh ia akan kita. Sebenarnya menyuruh ia tu ni mula ni amarana tu, menyuruh ia akan kita. Sana bahawa sungguhnya Allah Ta'ala, ujung tu Allah Ta'ala ya. Itu menyuruh ia ni bila ni amarana ni, menyuruh ia akan kita. Bahasa B tu makna dengan, bil iqtida'i bihim, dengan mengikut mereka itu. Jadi bila Tuhan suruh kita ikut, itulah makna dia tak buat benda-benda yang tegak. Kalau buat pun ada pasal dah, pasal mengajar umat. Tuhan suruh kita mengikut akan mereka itu, bil iqtida'i bihim, dengan mengikut dengan mereka itu. Ni bil iqtida'i itu dengan mengikut, bihim
dengan mereka itu. Apa dengan lah dah. Tang kosong tu boleh dengan mereka itu. Itu fi aqwalihim. Fi itu mana pada aqwalihim, segala perkataan mereka itu. Aqwalihim tu betul. Him tu mana mereka itu. Tapi dia tak boleh kan. Pada segala perkataan, apa tu nah? Ada perkataan mereka itu. Wa af'alihim, dan segala perbuatan mereka itu. Perbuatannya nah, perbuatan mereka itu. Jadi kalau mereka buat yang ditegah, jadi taat. Pasal apa? Pasal apa jadi taat? Pasal Tuhan suruh kita mengikut dengan segala perkataan mereka itu dan buatan mereka itu. Betul. Wala ya'muru ta'ala, dan tidak menyuruhlah Allah Ta'ala. Wala tu, dan tidaklah ya'muru ta'ala, mana menyuruh oleh Allah Ta'ala akan kita bifi'li. Tadi ke? Tadi ni li lam kasroh je. Potong bagi dua tu, bagi satu ya. Bifi'li muharramin wala makruhin. Tidaklah Allah menyuruh akan kita dengan berbuat yang diharamkan dan tidaklah yang makruh. Bila Tuhan tak suruh kita buat, kalau suruh takkan dia tegah. Dia tegah tu mana dia tak pergi buat lah. Jadi bila dia tak pergi buat benda yang haram, benda yang makruh, dia tak pergi buat. Tapi dia suruh ikut Rasul. Tu mana Rasul tak buat benda yang tegah. Itu Rasul lap, ambil wudu lap kali. Tapi yang selalu yang ribu-ribu, ratus-ribu kali yang Rasul ambil wudu tak lap. Itu yang ikut sekali tu. Ikut yang Rasulullah buat selalu, dia tak lap. Kalau silap lah satu orang, dia silap lah, dia bilap lah, dia terlupa ke apa ke. Yang jalan ke tu, boleh basah nak pakai baju, dia pun ambil salah lah, muka dia, tangan dia. Boleh tak? Boleh ingat, ada Rasul bersalap sekali. Jadi makna Rasul dia lap sekali, betul dia tak ambil uduk lain. Makna tak apalah kan. Tak apalah. Tapi pasal apa Rasul buat sekali lah. Pasal perkara itu tidak baik. Kalau baik tu dapat selalu. Tidak baik. Jadi kita tahulah, kata lap tu pun boleh, tapi tidak baik. Ini cara ulama ambil dalil dari buatan Rasul. Itu saja dalil kata Tuhan, kata Rasul itu mana tidak mengajarkan perkara yang ditegak. Tegak ni sama ada haram atau makruh. Itu kata wahada, dan inilah. Itu kata apa? Wahada kata bermula dalil sebenarnya kena kata dan bermula inilah. Macam mula dalil lah, bermula inilah tu kan. Lepas tu bi'ainihi, dengan ainnya. Ain apa? Dengan diri dalil. Tu ada diri dalil. Ada bermula ini dengan ain dalil ini. Bi'ainihi itu ain dalil.
Mana ni kita ambil dalil asal ni, dalil amanah ni. Mana ini ni dalil amanah ni dengan dirinya. Huwa tu iaitu itu ain daya tu tahu bang. Tak ada apa. Dia lihat tahu tu. Boleh sikit sebelum alif tu boya. Iaitu. Oh, di depan ada iaitu. Dah depan ada iaitu lah. Tu potong lah kan. Jadi lah ni saya terjemah tu. Bagi kepada betul-betul tu. Wahada makna dan inilah bi'ainihi dengan ain dalil ini. Mana dalil wajib amanah ni. Dia ada wajib amanah ni tu. Betul dengan dua lah. Dengan dalil, dengan ain dalil ini, mana dengan dalil wajib amanah ini. Kita lihat awal pertama tu, iaitu dalil wajib yang ketiga. Dia iaitu sikit, iaitu tabligh. Iaitu dalil wajib yang ketiga. Yang ketiga apa iaitu? Iaitu tabligh. Apa mana ni? Mana dalil amanah ni? Ni juga jadi dalil tabligh ni ya. Dia tahu mana dalil tabligh. Dalil kata Tuhan. Apa dalil kata Rasul Rasul tu menyampaikan. Apa dalil kata Rasul tu menyampaikan? Dalil dia macam ni kak. Mana pada Tuhan suruh kita ikut dia. Dan kalau Tuhan suruh kita ikut dia, itulah makna dia menyampaikan. Pasal ayat Quran ada dalam surah Baqarah sana. Tuhan larang tak bagi kita sembunyi ilmu. Lepas tu sana Tuhan berfirman, orang yang menyembunyi ilmu itu dilaknat Allah. Mana Tuhan larang kita ada yang menyembunyi ilmu. Jadi dia suruh ikut Rasul. Ikutlah apa Rasul buat. Itu mana Rasul tak sembunyi. Ya nah. Kalau Rasul sembunyi, dia larang kita tak pergi sembunyi. Kalau Rasul sembunyi, dia kata jangan ikut punya Rasul. Dia kata gitu lah. Ni Tuhan, dia kata siapa yang sembunyi ilmu dilaknat Allah dan dilaknat oleh malaikat. Tak boleh sembunyi ilmu ya. Kalau kita tahu sesuatu, bila ada orang tanya, kita kena abang. Kita tahu ya. Tak boleh sembunyi. Lepas tu dia kata ikut Rasul. Itulah mana Rasul tak sembunyi. Kalau Rasul sembunyi, takkan Tuhan suruh kita ikut dia. Jadi dalil kata wajib Rasul menyampaikan macam ni juga ya. Inilah juga dalil amanah ni. Macam tu lah juga pasal Tuhan suruh kita ikut mereka itu ini mana dan ini dengan ain dalil amanah ni dengan ain dalil amanah ni iaitulah dalil wajib yang tiga, iaitu tabligh. Kalau payah kekok-kekok dia terima ni, doa lain di bawah kita buat ayat lain, kita faham lah kan. Ni dia umai dalil ini, dalil amanah ni, ini ya ni wahada dan ini. Ini dalil amanah ini, inilah juga menjadi dalil pada sifat yang tiga, iaitulah tabligh. Kita buat ayat ni kita buat lah. Faham tak? Jadi
Kita dah baca sifat Allah, sifat Tuhan, sifat Rasul, sifat yang wajib bagi Rasul 3. Itu lawan dia mustahil bagi Rasul 3 sifat. Itu jawapan dalil lah. Dalil lebih. Dalil jawapan lah. Itu kita baca satu. Hari ni kita baca yang kedua. Masuk yang ketiga. Dalil. Lepas tu ada lagi satu sifat yang harus bagi Rasul. Kita baca itu kan. Apa yang sifat yang harus bagi Rasul? Iaitu berperangai dengan perangai manusia biasa. Kan? Apakah dalil? Apakah dalil kata Rasul ini harus bagi dia berperangai dengan perangai manusia? Apakah dalil? Dalil bijak. Dalil dia tak ada bijak. Dalil dia iaitu orang semasa dengan mereka melihat mereka itu berperangai seperti perangai manusia biasa. Kadang mereka tidur, kalena, lepas tu jaga, dan mereka makan, lepas tu tak makan. Tu mana macam manusia lah. Haruslah bagi Rasul berperangai dengan perangai manusia biasa. Mana harus bagi mereka makan, harus tak makan. Bukan duk makan tak undi. Makan, kadang-kadang tak makan, kadang-kadang lena, kadang tak. Kadang-kadang mereka sakit, kadang-kadang sihat. Dan manusia biasa. Ini kita buat amal ni. Dalil kata Rasul seperti sifat manusia biasa. Mana dalilnya? Kita baca wa amma. Wa amma dan ada pun tu. Dia muka 20 lah. Wa amma dalilu jawazil a'radil bashariyati alaihim. Dan adapun dalil harus. Sini kita buat tanda. Mula apa tu? Tanda. Mula tanda baca potong mau tu lele. Itu kita baca kan tanda dalil buat tanda. Jadi bila tanda amma tahu dah. Dan adapun tanda, dalil kan, tanda jawazil a'rad. Jawaz mana harus, a'rad mana gala a'rad. Gala a'rad. A'rad ni mana? Itu a'rad dia kita buat tu perangai tak nah. Gala a'rad, gala tubuh manusia atas mereka itu. Mana arat ni dia kata arat juga ataupun kata perangai lah. Apa dalil? Itu tanda harus berperangai dengan perangai manusia. Alaihim di atas mereka itu. Agak syariah tu manusia kan. Dia kata segala arat, segala tubuh manusia bersyariah tu. Alaihim atas mereka itu. Tak berhenti apa tu no? Atas mereka itu famusyahadatu. Ini maka itu ni. Maka iaitu nyata dipandang. Itu betul tu. Maka iaitu nyata dipandang. Itu mana famusyahadatu. Mana orang yang sama mereka ada lihat mereka ini bersifat dengan sifat manusia biasa. Tidaklah mereka bersifat dengan sifat malaikat.
Kita tak makan, minum dah, lena dah, tak lah. Jadi semua orang lihat, mereka pun cerita kepada orang lain cerita lagi, cerita tak sampai gelar ni. Mainlah cerita-cerita mereka, kata Rasul ini, apa dia? Berperangai dengan perangai manusia biasa. Lupa musyahadatu, makanya itu nyata dipandang wuqu'aiha. Itu ada ha dan mim. Ada ha dan mim. Itu sonik tu sebenarnya ba bertitik. Baca ada bihim. So bagai kasrah tu, dia hak ba-nya, buah titik sikit atas tu. Atas bagai tu apa? Atas bagai tu buah titik ba nah. Titik ba. Dia baca dia wuqu'aiha bihim. Ba buah titik ba. Wuqu'aiha bihim. Famusyahadatu wuqu'aiha bihim. Apa nak? Maka itu nyata dipandang. Lepas jin alif tu jatuhnya pada mereka itu. Tu wuqu'aiha bihim. Jatuhnya pada mereka itu. Apa nak jatuhnya? Jatuhnya berlaku. Dia kandung di bawah itu berlaku. Berlaku pada mereka itu. Itu mana jatuhnya pada mereka itu, mana berlakunya pada mereka itu. Habis kata dalil. Jadi apa dalil kata Rasul ini harus berhidup sifat-sifat manusia. Orang zamannya lihat berlaku pada mereka. Habislah. Tu lah dalil nak tengok mata lagi terang kan. Bukan Rasulullah, Nabi-Nabi dulu begitu jugalah. Mereka jalan, mereka makan, mereka lena, mereka berkahwin. Kadang ada apa, ada anak. Kadang pening kepala. Kan, yang sakit, yang sehat. Itu semua sifat mereka itu. Jadi Rasul ini, kalau kita cakap apa, kalau kita picak lah, ataupun orang dulu ni, orang jahilah dia picaknya lah. Dia kata patutnya Nabi Rasul ini bila dia bawa ini mandat ni, bawa mandat dari Allah ni, bawa hukum Allah ni, patutnya Tuhan bagi dia istimewa lah. Bagi dia senang duduk, makanan selalu ada. Hanya kita lah, kita kalau kata orang tu dia jadi adalah apa, dia kena kerja gawai, katalah dia jadi ketua kampung mana lah. Mesti dia ada kemudahan. Kalau dia tak ada kemudahan, jadi ketua teruk dia. Macam makan minum ada, dia tak kedua lah cari orang dah siapa ada dah. Lepas makan minum duk kami bagi, rumah tangga kami bagi, kalau sakit demam pun kami bagi ubat. Hantar bed dia, jaga kampung elok. Itulah logik. Itu kita lah. Kalau kata ketua bapa, orang bagi mudahan kan. Orang bagi gaji dah, bagi kadang rumah pun orang bagi. Apa? Jangan dia fikir ke lain lah. Jalan tugas dia aja. Itu kita tengok katalah satu orang pergi jadi DO di mana kan. Itu kadang bagi gaji dia, bagi kemudahan dia, kadang bagi elok tu, kadang bagi rumah tu, rumah lah siap. Dan kemudahan ayat api pun semua ada elok, dengan jalan pun. Apa dia boleh buat tugas elok kan?
Kalau pergi rumah tak ada, gaji tak ada, makan pun tak ada, dia kena pergi cari, dia nak kena tanam padi sendiri, nak kena pergi mengai ikan sendiri, mana nak buat usaha. Tapi Rasul ini, Tuhan bagi ilm, Tuhan bagi jalan. Dia tu menanggung hak yang Tuhan bagi amanah Allah ni, mandat daripada Allah ni bukan kecil-kecil ni. Dia merangkumi semua aspek hidup manusia. Lepas tu nak nyampai pula bukan seorang tu, semua boleh manusia banyak mana ada dia kena nyampai tu macam mana tu. Jadi patut cara itu bijak lah, patut Tuhan bagi kemudahan dah. Makan minum dah siap, ayam apa semua siap, rumah dia apa semua siap. Dia pula Tuhan tak bagi dia sakit apa tak bagi, sehat ya, bagi tenaga dia. Dia letih tak ada apa, senang. Kalau macam dulu, kalau macam lama ada kenderaan apa semua, kalau macam dulu katalah dia jalan kaki tapi tak ada letih, tak ada apa, sehat semua. Apa yang menentang dia Tuhan pulih leher, pulih buang leher. Siapa balin batu kepus tangan, lepas itu barulah senang dia nak sampai jalan Allah, barulah jalan Allah tu diterima. Senang dia manusia kan. Tak, Tuhan tak beritahu. Dia buat Rasul ni kalau orang balin, luka kepala. Betul. Kalau orang cekik apa dia tak boleh lepas kena orang tolong. Lepas tu kadang-kadang tak ada makan, kadang-kadang sakit. Lepas tu retah tak ada, tak bagi, tak kira retah dah, tak bagi. Ada setengah Rasul rumah pun tak ada, tidak mau pokok ya. Rasul so, tidak mau pokok tu dengan senang lah. Hujan pun kena, hujan ribut pun semua kena. Waktu panas ayak tak ada orang sitik. Tuhan buat lagi tu Rasul lah. Tuhan buat lagi tu apa hikmah dia? Yang kita kalau kita fikir, cara kita fikir, patutnya Tuhan bagi kemudahan-kemudahan dia lah. Pasal dia nak nyampai hukum Allah kan. Jadi bagilah kemudahan dia. Tak? Tuhan bagi dia lagi teruk. Kadang-kadang dia sakit, teruk pada orang lain sakit. Kadang-kadang dia sampai tak makan, teruk pada orang lain lagi. Orang lain tak makan, start hari dia sampai 3 hari tak makan pada. Rasulullah dan Rasul dulu itulah. Tak lagi. Apa tak lagi itu? Apa hikmah dia? Ini sikit baca ni Umar. Dia kata imma, ni bagi dua tu. Bagi dua tu ada amma tu, alif tu berkasrah tu. Buat bulat di tanpa tah tu, cabang sikit. Tu bawah kasrah. Baca dia imma, saja amma. Jadi tadi banyak amma. Tadi kan kita baca akak tadi pun jawab amma. Tadi atas kita baca amma. Tadi buat amma, tadi buat imma. Imma li ta'zimi ujurihim. Pasal apa Tuhan bagi dia sifat panggil manusia. Panggil manusia tak ada yang teruk sakit lah, tak ada duit ni. Pasal apa Tuhan bagi gitu lah. Ini hikmah dia. Imma li ta'zimi ujurihim. Imma tu ada kalanya. Amma mana ada pun. Imma ada kalanya. Ada kalanya li ta'zimi ujurihim, kerana coba dulu.
Dia tak betul tu. Sebenarnya kerana membesarkan tu macam apa ta'ala tu sebenarnya pahala. Jadi imma tahu dah mana ada kalanya lita'zimi ujurihim, kerana membesarkan pahala mereka itu. Mereka itu tak ada lah pahala pada lah. Kerana membesarkan tu. Dia tulis ni nampak ni. Baru tu sebenarnya basinro ni. Buat tahun lah boleh. Tulis atas tu kerana potong tu kenapa? Membesarkan, takzim tu membesarkan ujurihim, pahala mereka itu. Dia pasal apa? Tuhan buat orang ni, manusia biasa ni sakit, dan Tuhan bagi pula mereka sakit tak? Pasal apa? Pasal macam manusia semua. Pasal apa Tuhan buat gitu? Salah satunya kerana nak membesarkan pahala mereka itu. Tu. Tidak kita dapat pahala besar, kita sakit, dan bila Tuhan bagi kita sakit, kita sabar, kita dapat pahala. Dapat tak? Dapat sihat, mana ada pahala? Jadi pahala jadi Rasul memanglah ada kan. Kita nak tambah lagi, nak tambah lagi pahala, itu malah membesarkan. Jadi pasal apa Tuhan bagi mereka ni, ada harus mereka ni sifat manusia. Salah satunya ni sebab untuk membesarkan pahala mereka itu. Betul? Atau litashri'i. Litashri' mana? Ini boleh kerana mengajar. Apa dia boleh mengajar apa tu? Jika tak ada apa? Tak ada. Baca apa jika tu? Sebenarnya atau kerana mengajar. Kalau kita nak buat umat alif mim ta bulat. Kerana atau kerana mengajar ummah. Dan jika tu tak kena. Jadi pasal apa Tuhan bagi mereka ni bersifat dengan sifat manusia? Pasal apa mereka makan, tak makan, kalau tak makan kenyang tu kan lagi baik, tak gaduh dulu tak payah lah. Kerana tasyrik kata. Tasyrik ni mengajar umat. Mana bila Rasul makan, kita tengok Rasul makan, atau orang dulu tengok Rasul makan, macam mana cara Rasul makan, macam mana dia duduk, macam mana dia buka, sak mana dia suam, apa benda dia makan. Jadi pengajaran. Kalau Rasul tak makan, Tuhan bagi dia sifat malaikat tak makan, kita nak makan, macam mana kita nak makan? Kita nak duduk je lah. Kita nak makan, kita nak suap tangan mana? Kita nak pegang je lah. Pakai cetok je lah. Macam mana? Ada pun ambil pinggan, faham ke? Kita tak ada pengajaran. Jadi bila Tuhan bagi mereka itu sifat yang sifat manusia, tadi apa dah? Kerana membesarkan pahala mereka itu satu, dan kerana mengajar umat. Dia lepas tidur kita tahu Rasulullah tidur macam mana. Ikut, kita boleh ikut dia. Dia makan macam mana, dia berjalan macam mana, semua tu litashri' kata, kerana mengajar umat. Kedua tu, kedua dah. Au litasalli 'anid dunya. Ini yang tiga lah ni. Pasal apa ada sifat yang sifat manusia?
Aulitasalli anid dunia, atau kerana ni apa min, amalah ada min tu dengar tidak itu min yang kedua tu. Lepas min mim tu sebenarnya buah ha kecil ha nyenjin boleh lah buat sikit bagi panjang bagi panjang buah tu jadi min alif tu dia. Atau kerana itu sod tu, sod bukan alif tu, sod lam, sod macam alif tu buat ekor lam, menghasil tekan apa, menghasilkan. Kalau lam tu sambungkan apa, kalau tak sambung apa, lam tu tekong apa. Ini yang ketiga, kerana menghasilkan sabar daripada dunia. Itu dah awlitasalli anid dunia, makna dia atau kerana menghasilkan sabar daripada dunia. Itu lah. Dia bagi dia, kadang Tuhan tak bagi dia, tak ada date, tak ada date, ada rumah pun buruk, kadang-kadang rumah pun tak ada, ada rasa-rasa tak ada rumah. Nabi Isa tak ada rumah kan. Supaya nak ajak Rasul ini kepada tolak dunia ni tu, tak tasali yang dunia tu. Dia kata, yang kita kata macam zahid lah. Sini dia kata menghasilkan sahabat daripada dunia, makna supaya mereka zahid daripada dunia. Mana Tuhan ajak mereka kata dunia ni tak baik, tu tak bagi gambar, bagi ke orang lain. Tu bagi Fir'aun saja. Fir'aun banyak dunia, Qarun banyak, harta mai perak apa. Nabi tak ada, Nabi dia nak beli apa tu tak ada duit. Kadang dia tak boleh beli, tak boleh beli, tak boleh makan. Bukan saja dia, keluarga dia pun sering dia tak makan. Dia mana kan? Kita tengok, Raja Rom makan sampai ketat perut, sampai buncit perut, makan lagi. Fir'aun tu tembus dengan kedebok, makan. Dah makan sampai tak berat dah, berlambak lagi dah makanan dia. Duit dia lagi berlambak peti-peti. Itu bagi tak depa bagi kepada Fir'aun, bagi kat Qarun, bagi kepada Abu Jahal. Banyak. Ingat. Rasul tak ada. Rasul tak ada. Sahabat-sahabat pun banyak tak ada, dan tak bagi. Supaya mereka itu menghasilkan bagi mereka itu sahabat dari dunia. Dunia yang tak baik, tu salah. Lepas ada gemak lah. Kita belakang, kita gemak juga. Kita kata macam mana ni, apa ikut Rasul lah, Fir'aun ikut Rasul lah. Datang Rasul tak ada duit, Fir'aun banyak duit, nak ikut apa? Tu nak kena ikut Fir'aun juga. Tak mau ikut Rasul lah. Kita kata kalau kamu ikut Rasul tak ada duit, kalau ikut Fir'aun banyak duit. Ikut apa ni? Ikut Fir'aun tu. Angkat tangan siapa nak ikut Fir'aun? Angkat tangan raga. Angkat tangan siapa nak ikut Rasul, hidup tak ada duit, siapa angkat tangan? Kalau mereka nak bagi pilih bagi undi dah. Angkat tangan siapa nak ikut Rasul, hidup tak ada duit. Itulah bila kita kata nak ikut Rasul, kita senang, kita berasa Mainlah ni orang ceramah, ini mulut Nabi, orang ceramah ikut Rasulullah. Kita merasa memang kita ikut Rasulullah kan. Dan ada
dah banyak dah ada cara ibadat pun kita akan ikut Rasulullah, cara pergaulan, cara masyarakat kita ikut Rasulullah. Cara diri kita sendiri, cara kita mendidik keluarga kita ikut Rasulullah. Cara kita hadapi dunia tu. Kalau kita detail kan, baru kita tahu. Bila kita tak detail, kita bakal kita memang ikut Rasulullah. Bila kita detail, baru kita tahu. Kita tidak, sebenarnya kita tidak ikut Rasulullah. Kita pun tak seronok nak ikut cara Rasulullah. Kita seronok nak ikut Gulin, nak ikut Qarun, nak ikut Fir'aun, Namrud, nak ikut Abu Jahal. Kita lebih selesa, selesa. Inilah yang Tuhan bagi Rasul ini. Susah kan? Litasalian di dunia, apa tadi? Karena menghasilkan sahabat daripada dunia. Litambihi. Apa tu? Atau kan? Atau kerana ini apa ni? Baga. Baga. Pertama batak. Tambih ni, tambih ni mana berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Waspada lah. Jadi atau kerana lam kasur tu kerana mana? Dia ada lam kasur tu kita baca kan. Daripada nombor satu ni li ta'zim atau li tashri' li tasalli. Kerana tu lam kasur tu kerana li tambih mana kerana berjaga-jaga atau kerana apa waspada kena berbagi ni bagi kehinaannya bagi kehinaan. Jadi atau kerana berjaga-jaga mana Tuhan nak bagi ingatlah, bagi peringatan. Kerana Tuhan nak bagi jaga-jaga atau bagi peringatan. Lepas tu kena berbagi ni, kehinaan tu bagi. Bagi kehinaan. Tu kehinaan tu. Bagi kehinaan qadariha mana qadar dunia. Qadar dunia. Jadi li khisatin tu mana bagi kehinaan. Jadi atau litambihi atau kerana berjaga-jaga li khisati bagi kehinaan. Hisah mana kehinaan? Qadariha qadar dunia. Mana Tuhan nak ingat kata dunia ni tak baik, dunia ni tak elok tu tak pergi gambar. Itu rasul-rasul semua tak ada dunia. Kita tahu Nabi Sulaiman jadi raja. Raja baju dia dollar. Dia jadi raja bukan Tuhan bagi dia semua lah. Dia pun tak mau. Dia jatuh dia memerintah. Merintah semua rakyat dan menyampaikan hukum Allah kepada semua rakyat. Itu lah. Bukan dia tidur tilam gebu macam raja-raja lain lah. Dia semua semacam. Tak bagi kata senang lenang makan, senang lenang tidur, tak. Kenapa Tuhan tak bagi pada Rasul dan pada wali-wali Allah pun Tuhan tak bagi? Kerana memberi ingat kan ni kan. Tanglin tambih ni. Saya kata apa? Berjaga-jaga ni. Kerana memberi ingat bagi kehinaan qadar dunia indallah Ta'ala. Kepada Allah Ta'ala. Tuhan Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala. Mana Tuhan
di sisi Allah. Dunia ni tak ada harga. Betul saya pun tak suka, saya aku buat untuk ujian. Tambah dunia ni untuk ujian. Bukan tu suruh kita ambil. Sebab ambil. Tapi tak ambil lebih baik. Jadi pasal itu Tuhan tak bagi pada Rasul dengan sebab bagi peringatan bagi kehinaan qadar dunia ain Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala, wa adami ridahu biha, dan ketiadaan redanya. Redanya tu mana? Redha Allah lah. Tiba redha Allah. Dan ketiadaan wa adami itu ketiadaan ridahu, mana redha Allah, biha, dengannya. Dengannya tu kan, dengan dunia ini, daro jazain, akan negeri tempat membalas. Membalas itu ujung tu. Akan negeri tempat membalas. Balas tu mana bagi balasan. Li'ambiya'i, tidak membalas tu betul orang. Membalas tu di ujung tu mana. Li'ambiya'ihi, bagi segala ambiya-nya. Ambiya'i, ambiya lah, nabi-nabinya. Wa awliya'i, baru awliya-nya. Ini dia boleh bagi segala awliya-nya. Sebenarnya bagi segala ambiya-nya dan awliya-nya. Kalau boleh buat pilih lalu, bagi segala ambiya-nya dan awliya-nya. Itu bi'tibari ahwalihim fiha. Ini dia berapa ni? Dengan sikit-sikit. Ni jenis silap cetak ni. Bi'tibar mana dengan kira-kira, bukan sikit-sikit tu. Dengan kira-kira, itu betul orang tu. Hina apa tu semua betul. Dengan kira-kira, sikit-sikit tu mana kira-kira. Lepas itu apa ya kelakuan mereka itu, bukan dia. Dengan kira-kira, lepas itu ada sikit tu betul buang. Kelakuan mereka itu pada dalamnya. Pada dalamnya. Kerana kalau dalamnya kalau pada, kalau pada padanya cukup. Padanya tu. Kalau pada dalamnya, padanya, ujung lalu padanya. Ini apa makna ni? Mana wa adami ridahu biha tadi malam tu kan. Mana dengan Tuhan bagi ingat bahawa nabi-nabi dan wali-wali ini mereka buat semua benda elok lah. Wali-wali Allah ni sangat elok buat amalan mereka. Nabi-nabi lagi lah kan. Sangat elok lah buat amalan soleh, ikut perintah Allah sikit pun tak pernah nyalahi. Patutnya Tuhan bagi mereka lah senang lenang duduk rumah mai apa semua duduk. Duduk ada yang dayang lah semua duduk jaga mereka buat amal soleh. Tapi tak dan bagi kadang tidak terketi batu lah. Tidak ada pasiak lah. Saya kata rumah tak ada hujan kena. Itulah menunjuk bahawa dunia ini bukan negeri tempat balasan. Kalau dunia ini tempat balasan, tentulah Nabi-Nabi, wali-wali Allah tentulah senang lenang duduk. Dan bagi umat kalau buah kayu semua duduk
mundur duduk kat rumah tangga ni pun senang ya, turun capai makan. Nah, ni tak. Lepas kadang tak makan sampai berhari kan. Nabi-Nabi, wali-wali Allah gitu kan. Tak. Itulah menunjuk bahawa dunia ini bukan negeri balasan, negeri untuk amal saja. Nah, kita kadang-kadang kadang orang buat zalim, hidup dengan zalim tu senang lenang, tapi dah Tuhan bagi dia muar lagi, bagi kendor lagi kai lah, macam umpan tu tau, tak sentak lagi, biar tu. Jika Tuhan sentak dia, mau terketik gapai-gapai kan. Ini mana wa adami ridahu biha dar jazain, dan ketiadaan redha Allah dengan dunia ini akan negeri tempat balasan li anbiya'i wa awliya'i, bagi nabi-nabinya dan wali-walinya, bi'tibari ahwalihim, dengan kira-kira kelakuan mereka itu padanya. Mana mereka walaupun mereka buat amalan yang baik, tapi Tuhan tak bagi balasan elok. Itulah yang Tuhan bagi mereka ini bersifat yang sifat manusia, hidup macam orang semua lah, susah payah semua, dengan sebab dunia ini bukan negeri tempat balasan. Tidak nak Iqtibari ahwalihim biha, dengan ambil kira dan dengan sekira hal mereka itu dalamnya, alaihimus salatu wassalam. Didik yang tu habis. Wa yajma'u, ini tahu minggu depan ni, macam masalah kan. Nak pergi tempat berhenti ni, lajak air lah. Wa yajma'u, wallahu a'lam.